Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Izzat bin Rosli dan saya hari ini akan membentangkan pengenalan kepada animasi laporan kreatif 2. Ini adalah isi kandungan yang ada dalam slide saya. Segala ucapan sebanyak terima kasih kepada rakan-rakan dan pensyarah kita, Nur Syafira Diana binti Azman, bagi mendapatkan menyelesaikan tugasan ini. Pengenalan. Pada masa sekarang, animasi telah berevolusi menjadi lebih baik. Animasi bukan sahaja digunakan dari segi hiburan, tetapi ia juga boleh digunakan dalam perkara yang lain yang dapat memberikan hasil yang hebat kepada kita. Objektif dalam laporan ini menerangkan definisi jenis animasi, menerangkan produk animasi 2D dan 3D yang terkenal di Malaysia dan di luar negara, menerangkan fungsi perisian animasi 2D dan 3D, menerangkan fungsi motion capture dan CGI. Sekarang ni kita akan pergi ke definisi animasi dan jenis animasi. Animasi tradisional. Animasi tradisional atau dikenali sebagai animasi sel ialah animasi yang dilukis dengan tangan dari satu lukisan ke lukisan yang lain untuk menghasilkan pergerakan. Antara contoh animasi tradisional adalah animasi yang dibuat oleh Disney, iaitu Mickey Mouse pada tahun 1928. Animasi 2D. Animasi 2D adalah gambar atau lukisan dua dimensi yang disusun secara satu persatu membuatkan karakter kelihatan hidup apabila gambar itu digerakkan secara pantas. Animasi 2D hampir sama dengan animasi tradisional, tetapi pada masa sekarang ini animasi 2D dibuat di dalam komputer. Ada banyak cerita animasi yang berkenaan dengan animasi 2D. Terutamanya yang paling popular sekarang adalah anime. Banyak anime yang digunakan adalah 2D dan hasilnya amat menarik bagi para peminat anime. Animasi 3D. Animasi 3D adalah model karakter animasi yang bergerak di dalam ruang 3 dimensi yang dihasilkan menggunakan perisian animasi 3D. Pergerakan di animasi 3D daripada satu tempat ke satu tempat yang lain adalah dipanggil keyframe. Pada masa sekarang, animasi 3D adalah animasi yang sangat popular kepada semua orang. Ada sesetengah orang juga ingin membuat animasi 3D untuk diri mereka sendiri dan mengepostkannya ke sosial media. Baiklah, sekarang kita akan gerak ke motion graphic. Motion graphic adalah animasi di mana imej disusun secara teratur sehingga kan menghasilkan pergerakan-pergerakan hati. Motion graphic ada banyak kegunaannya, terutama untuk menarik perhatian penonton. Antara contoh penggunaan motion graphic adalah dalam periklanan. Stop motion. Stop motion ataupun dalam bahasa Melayu, gerak pegun adalah animasi di mana kita menggunakan model atau patung untuk kita gerakkan untuk menghasilkan animasi gerak pegun.
Animasi ini menggunakan kamera untuk menangkap gambar scenes itu dan gambar itu akan disusun untuk menghasilkan pergerakan kepada model tersebut. Baiklah, kita akan teruskan dengan produksi animasi 2D dan 3D yang terkenal di Malaysia dan di luar negara. Di Malaysia, animasi yang pertama kita dapat tahu adalah Upin dan Ipin. Pengarah bagi penghasilan animasi Upin dan Ipin ni adalah Haji Burhanuddin MD Razzi. Syarikat dia adalah daripada Lex Kopak Production. Lokasi adalah di Shah Alam, Selangor. Tarikh pembuatan untuk Upin dan Ipin ni adalah daripada 2007. Animasi kedua daripada Malaysia adalah Super Strikers. Pengarah daripada cerita ini adalah Alex Kramer. Syarikat ini adalah Animasia. Lokasi dia daripada Kuala Lumpur. Tarikh dia adalah 2008. Seterusnya adalah Bobo Boy Galaxy. Pengarah dia adalah Nizam Razak. Syarikat yang menghasilkan Bobo Boy ini adalah Animonster. Lokasi ialah daripada Cyberjaya. Tarikhnya dia adalah 2016. Seterusnya adalah Sifu. Pengarah dia adalah Goh Aun Ho. Syarikat Silver Ant. Lokasi Petaling Jaya, Selangor. Tarikh 2011. Animasi daripada luar negara. Pertamanya adalah Shrek. Pengarah untuk daripada Shrek ni adalah Andrew Adamson. Syarikat ia adalah DreamWorks. Lokasi dia daripada California, US. Tarikh 2021. Yang seterusnya adalah My Little Pony. Pengarah bagi My Little Pony ni adalah Danny Lu. Syarikat dia adalah Studio B Production. Lokasi US. Tarikh 2010. Seterusnya adalah Doraemon Stand By Me. Pengarah dia adalah Ryuichi Yagi. Syarikat dia adalah Shirogumi. Lokasi daripada Jepun. Tarikh 2020. Dan akhir sekali adalah Pokemon Journey. Pengarah bagi Pokemon Journey ini adalah Maki Odaira. Syarikat dia adalah TV Tokyo. Lokasi Jepun. Tarikh 2019. Baiklah, kita akan teruskan dengan jenis dan fungsi present animasi 2D dan 3D. Present animasi 2D. Present yang pertama adalah Filmdarkiv. Yang kedua adalah Animaker. Yang ketiga adalah Toon Boom Harmony. Dan yang terakhir adalah Pencil 2D. Kita akan pergi terus ke present animasi 3D. Yang pertama adalah Blender. Yang kedua adalah Autodesk Maya. Yang ketiga adalah Source Filmmaker. Yang keempat adalah Cinema 4D. Apakah fungsi present animasi 2D dan 3D? Ini dia adalah fungsi presentnya. Ini kalau animasi 2D hanya menggunakan objek 2 dimensi saja. Kalau animasi 3D, objek berupa 3 dimensi. Animasi 2D mempunyai panjang dan lebar. Animasi 3D mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Animasi 2D hanya bergerak X-axis dan Y-axis sahaja. Animasi 3D boleh bergerak X, Y dan Z. Animasi 2D dibuat secara frame per second ataupun dikenali sebagai FPS. Animasi 3D
adalah dibuat secara keyframe. Baiklah, kita akan pergi kepada fungsi motion capture dan image jenaan komputer ataupun dikenali sebagai CGI. Ini adalah motion capture. Motion capture adalah teknologi yang merakam pergerakan manusia secara realistik dari model manusia ke dalam dunia digital 3D. Contoh filem yang menggunakan motion capture. Yang pertama adalah Avatar. Kedua adalah The Lord of the Rings. Yang ketiga, Rise of the Planet of the Apes. Yang keempat adalah I Will Smith Robot. Yang ketiga adalah The Polar Express. Dan terakhir adalah Monster House. Ini adalah image jenaan komputer. CGI adalah teknologi grafik komputer yang digunakan untuk membuat visual effect kepada video sama ada filem, siaran TV, permainan video, iklan dan simulator. Contoh filem yang menggunakan CGI: Tron: The Legacy, Star Wars, Jurassic Park. Seterusnya adalah filem Abyss, Interstellar dan The Jungle Book. Baiklah, kita akan pergi kepada penggunaan animasi dalam aplikasi media. Pengiklanan. Pengiklanan menggunakan animasi adalah antara salah satu cara untuk kita memperkenalkan produk barangan kepada para penonton. Pengiklanan secara beranimasi dapat menarik lagi perhatian penonton untuk membeli jualan itu. Seterusnya adalah pendidikan. Penggunaan animasi di dalam pendidikan amat membantu untuk pembelajaran pada masa kini. Animasi pendidikan boleh membuatkan simulasi video untuk kita lebih mudah untuk memahami apa yang kita pelajari. Seterusnya ada aplikasi telefon pintar. Penggunaan animasi di telefon pintar dapat menarik pelanggan untuk membeli telefon tersebut. Animasi di aplikasi telefon juga dapat membantu kepada pengguna yang baru untuk mengetahui cara-cara menggunakan telefon pintar. Dan seterusnya adalah televisyen. Animasi di dalam televisyen adalah perkara yang amat digemari oleh orang ramai. Pelbagai hiburan yang boleh kita cipta dengan penceritaan filem, kartun dan sebagainya untuk memberikan keseronokan kepada para penonton. Seterusnya adalah aplikasi media sosial. Penggunaan animasi di sosial media adalah antara salah satu tempat untuk kita luahkan kemahiran animasi kita kepada semua orang. Penggunaan animasi di sosial media dapat menarik pengikut untuk melihat post animasi kita. Baiklah, ini adalah rumusan yang kita dapat pelajari. Adalah kita dapat mempelajari definisi animasi 2D dan 3D. Dan kita juga dapat mengenal aplikasi animasi 2D dan 3D. Dan akhir sekali, dapat mengetahui penggunaan CGI dan motion capture. Ini adalah rujukan yang ada untuk saya buat di slide ini. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.